Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Video ini terlebih dahulu saya nak sebut ringkasan daripada video ini. Apa yang kita akan utarakan dalam video ini adalah pertama sekali berkaitan dengan ilmu qiraat. Tuan-tuan biasa dengar tak ilmu qiraat? Mungkin biasa tuan-tuan dengar adalah qiraati. Qiraati dengan qiraat dua benda yang amat jauh berbeza, dan peringkatnya pun peringkat yang berjauhan. Jadi dalam video ini kita akan ceritakan tentang muqaddimah ilmu qiraat dan juga beberapa kaedah penting ataupun formula bagaimana seorang itu nak pandai qiraat itu, nak pandai ilmu qiraat. Pertama sekali, qiraat ni kita telah sebut awal tadi bahawasanya qiraat itu berbeza dengan qiraati. Kalau disebut qiraati, maknanya kalau orang itu nak mula belajar Al-Quran, maka dia biasanya diperkenalkan dengan pelbagai sistem lah untuk mula mengenal huruf-huruf Al-Quran, mula nak belajar huruf-huruf Al-Quran. Antara sistemnya sistem qiraati, dimulakan dengan kenal huruf dan seterusnya. Adapun ilmu qiraat yang kita nak bicarakan di sini adalah benda yang berbeza. Ilmu qiraat ini, maksud qiraat itu daripada bahasanya adalah membaca. Qiraat itu adalah merupakan kata terbitan bagi perkataan qara'a yaqra'u qira'atan. Baca, telah membaca seorang itu, yaqra'u sedang membaca, qira'atan mana baca, perkataan baca. Jadi qiraat plural ataupun kata jamak kepada baca itu, bacaan-bacaan lah, kita sebut bacaan-bacaan. Qiraat ini bukan qiraat ini merupakan perkara yang datang daripada Nabi SAW, bukan direka-reka oleh manusia. Dia merupakan wahyu daripada Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Antara hadisnya yang mensabitkan perkara tersebut, perkara ini ialah sabda Nabi SAW, in unzil al-Qur'anu ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 haruf, maka bacalah olehmu apa yang mudah daripadanya. Sab'atu ahrufin itu apa maksud dia? Ada banyak khilaf di kalangan ulama. Cuma yang saya nak sebutkan di sini secara ringkas, qiraat Al-Quran itu adalah sebahagian daripada sab'atu ahruf itu, iaitu 7 ahruf itu. 7 ahruf. Nabi SAW mengajar Al-Quran kepada para sahabat baginda. Mengajar Al-Quran kepada para sahabat. Dan Nabi ajar pada para sahabat ini berbeza-beza qiraatnya. Kepada sahabat A begini qiraatnya, kepada sahabat B begini qiraatnya. Jadi berbeza-beza. Sehingga ada satu peristiwa, Umar Al-Khattab pernah mendengar seorang sahabat yang lain, Hisham bin Hakim, solat, dan dalam solat tersebut Hisham bin Hakim membaca Al-Quran, dan qiraat yang Umar dengar Hisham baca itu berbeza dengan apa yang dia belajar daripada Nabi SAW. Dan Umar tidak tahu. Umar anggap dah itu adalah Al-Quran yang dibaca oleh Hisham bin Hakim itu adalah berbeza daripada apa yang dia belajar pada Nabi SAW. Maka dia anggap Hisham ini baca Quran salah. Lalu Umar, sebagaimana kita kenal, seorang yang tegas dalam bab agama, maka dia kata, kitu an usabirahu,
hampir saja aku mencekiknya semasa dia dalam solat. Tetapi aku aku bertahan sehingga dia selesai solat. Maka apabila Hisham bin Hakim selesai pada solatnya, Umar Al-Khattab memaut leher Hisham bin Hakim dengan kainnya, dengan ridaknya, bawa heret dia berjumpa kepada Nabi SAW. Bila jumpa Nabi SAW, Umar kata, "Ya Rasulullah, dia ni baca Quran tidak sebagaimana kamu ajarkan aku. Dia ni baca Quran tak serupa Quran. Ini bahaya dalam agama. Kerana bila orang tu ubah sumber utama dalam agama, maka itu bahaya." Maka Umar tegas sampai perkara itu. Maka dia mengadu pada Nabi SAW. Nabi berkata, "Lepaskan dia, wahai Umar. Lepaskan dulu tekuk dia tu." Maka tatkala itu Nabi suruh Hisham bin Hakim baca sebagaimana Umar dengar tadi. Hisham bin Hakim pun baca dah. Maka Nabi kata, bacaan Hisham bin Hakim itu adalah benar. Bacaan Hakim itu adalah benar. Kemudian Nabi SAW pun suruh pula Umar baca. Maka Umar pun baca ayat yang sama, tapi dengan qiraat ataupun bacaan yang berbeza. Maka Nabi kata, yang kamu baca itu juga Umar benar. Lalu Nabi pun nak menghuraikan lagi supaya tidak berlaku kekeliruan dalam hati sanubari Umar Al-Khattab, kerana yang itu pembenar, yang ini pun benar. Ini satu benda yang pelik. Dan Nabi bukan jenis penyampai yang membiarkan muridnya ataupun orang yang mendengar itu keliru. Maka Nabi kata, "Inna hadzal Quran unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara." Mana Quran ini diturunkan dengan 7 huruf, maka bacalah olehmu apa yang mudah padanya. Maka itu jelas kepada kita bahawasanya Quran itu ada pelbagai bacaan, cara baca. Dan qiraat-qiraat ini disimpan dalam dada-dada para sahabat, dan kemudian diperturunkan oleh sahabat ini kepada generasi berikutnya, iaitu kepada tabi'in, kepada tabi'in. Mudah ceritanya, ringkas ceritanya, sehingga kepada satu zaman di mana bertebarannya qiraat yang begitu banyak di seluruh dunia. Maka ulama nak cari satukan, kerana bila semakin bertebaran ini, maka kemungkinan untuk berlaku penyelewengan itu lebih besar. Bila tidak ada prosedur ataupun tidak ada peraturan yang rapi, dia akan terdedah kepada penyelewengan. Tambahan pula ada musuh-musuh Islam yang memang membenci dan cuba untuk memperandakan Islam. Maka Nabi SAW, maka ulama memilih qiraat-qiraat tertentu yang ulama mengumpulkan qiraat-qiraat yang mutawatirah ini. Ulama mengumpulkan qiraat-qiraat yang datang pada Nabi sini dengan satu teknik yang begitu rapilah. Ceritanya panjang, di sini kita nak ringkaskan sahaja dalam masa 10 minit ini. Maka ulama memilih siapakah di antara ulama pada zaman tersebut yang paling masyhur, yang paling diikuti, yang paling ramai muridnya, yang paling diperakui oleh ramai orang Islam. Maka untuk mewakili bacaan seperti ini, ulama contohnya untuk mewakili bacaan A contohnya, maka ulama timbulkan nama Nafi' contohnya. Nafi'. Untuk mewakili bacaan B, ulama timbulkan memilih nama Ibnu Kathir. Untuk mewakili bacaan C, ulama memilih sebagai sandaran kepada dia adalah Abu Am, dan begitulah seterusnya. Bukan kata dia orang ni yang mereka bacaan tu tak, tetapi ulama memilih sebagai sandaran untuk kepada bacaan-bacaan yang berlainan yang diamalkan oleh umat Islam di dunia. Maka terakhirnya selepas dikumpulkan itu semua, maka hasilnya terkumpullah semua qiraat yang datang pada Nabi secara mutawatir kepada 10 qiraat. Kepada 10 qiraat, iaitu qiraat Nafi', qiraat Ibnu Kathir, qiraat Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai, Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaful Ashir. 10 qiraat ini sahaja adalah terkumpul dalamnya qiraat mutawatirah yang berlainan ataupun yang kita kata yang tidak ada dalam
yang tidak ada sandaran kepada 10 qiraat ini, maka semua tu adalah qiraat syadzah. Qiraat 10 ini saja yang boleh dibaca sebagai Al-Quran, yang berlainan dan keluar daripada 10 qiraat ini tidak boleh dibaca sebagai Al-Quran. Dipanggil qiraat syadzah. Secara umumnya dipanggil qiraat syadzah. Walaupun terdapat kategori-kategori yang terkemudiannya yang lain pula, tapi secara umumnya dipanggil qiraat syadzah. Selain pada 10 ini dipanggil qiraat syadzah, yang tidak boleh dibaca sebagai Quran, tidak boleh dibawa dalam solat, tetapi boleh digunakan dalam aspek-aspek tertentu seperti pentafsiran Al-Quran, nak mengukuhkan lagi makna Al-Quran, nak menjadi syahid, hujah kepada fakta-fakta bahasa, itu boleh. Tapi untuk dibaca sebagai Al-Quran, yang mana istimewanya dibaca sebagai Quran ni adalah setiap hurufnya dapat 10 kali ganda pahala. Tidak boleh qiraat syadzah. Qiraat mutawatirah sahaja yang boleh dibaca sebagai Quran, yang boleh dibawa dalam solat. Macam tu. Okey, ana rasa cukup setakat saja mukadimah bagi pengenalan ilmu qiraat ini. Mudah-mudahan ia terang lagi bersuluh lah kepada antum semua, kepada sidang pendengar. Okey, apa-apa boleh komen di bawah dan jangan lupa subscribe ataupun like. Okey, wallahu a'lam.